السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وآل بيته وذرياته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها، وخصوصا رحمكم وإمام الشيخ الصادق محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وإلى كل من ينتسب إليه وإلينا جميعا من الأصول والفروع. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا صعب إلا ما جعلته صعبا وإن شئت جعلت الصعب سهلا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita menjaga tinggi-tinggi surah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah rahmat nikmat yang telah Allah Taala berikan kepada kita. Nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat kesehatan tubuh badan, nikmat rezeki, anak pinak, keluarga hidup, masa lapar, dan berbagai nikmat yang telah Allah Taala berikan kepada kita. Dengan jalan kita menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan kita mendekatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita terus berintizam dengan agama Allah Subhanahu wa taala, serta kita terus berintizam dengan agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan pegang teguh pada ajaran Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya marilah sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini dengan limpah kurnia Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dapat berkumpul dalam Masjid Jami' Al-Aqsa ini untuk sama-sama kita beramal, beribadah, kita niat beriktikaf pada dalam masjid, kita solat dalam maghrib secara berjemaah, dan seterusnya. Kita meneruskan kajian kita dalam kitab hadis, kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Yang mana majlis ilmu ini adalah merupakan satu majlis yang dianjurkan oleh Imam besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis ilmu adalah merupakan satu kepatuhan. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah satu kefarduan atas setiap orang muslim. Dan menuntut ilmu ini adalah merupakan satu jalan bagi membetulkan diri kita untuk dapat ilmu, dapat kita betulkan diri kita supaya berada di atas jalan yang benar, pegangan yang benar, ibadat yang benar, amalan yang benar, dan menuju ke destinasi dengan selamat dengan selamat dan dengan jayanya menurut syarak. Semuanya itu adalah memperpadukan ilmu dengan ilmu dan pegangan ilmu.
kefahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan berada dalam majlis ilmu ini juga adalah merupakan satu taman daripada taman surga. Seperti mana yang disampaikan oleh Imam besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu bertemu dengan majlis ilmu, majlis zikir, maka hendaklah kamu bergembira berseronok dalamnya. Far'au fiha, mana gembira bermain dalamnya. Pada dianya adalah merupakan satu taman daripada taman syurga Allah Ta'ala. Yang mana orang yang berada dalam majlis zikir, majlis ilmu, apa juga majlis yang berkait dengan agama, dengan Al-Quran, dengan zikir, semua itu dirangkumkan seperti majlis zikir, majlis ilmu. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala meredainya, Allah kasih terhadap orang yang berada dalam ilmu, majlis zikir, dan diangkat, disebut oleh Allah Ta'ala akan nama-nama orang yang berada dalam majlis zikir ini disebutkan di sisi para malaikat dia di langit, rasa gembira berbangga Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang berada dalam majlis zikir, majlis ilmu. Allah Ta'ala akan berbangga dengan hamba-hamba dia tadi. Jadi tuan-tuan dari jemaah yang dimuliakan, tajuk kita adalah kita telah masuk dalam menjalankan dalam bab menziarahi ahli orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Bab menziarahi ahli khair, menziarahi orang yang soleh, orang yang baik, dan duduk bersama mereka, bersahabat akan mereka, mencintai mereka, dan menuntut mereka menziarahi kita, mendoa untuk kita, dan menziarahi tempat-tempat yang mulia dari agama dalam agama. Jadi impaknya dalam hadis yang sahih yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam menyatakan bab ini. Hadis itu pada ini adalah hadis yang ke-11. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه متفق عليه. Hadis yang ke-11 dan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki telah datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah pendapatmu kalau seorang cinta pada suatu kaum tetapi ia tidak dapat berkumpul dengan mereka?" Jawab Nabi, "Seseorang itu akan berkumpul dengan siapa yang dicintai." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah taala. Jadi tuan-tuan dan jemaah yang dimuliakan, ini hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dan menceritakan bahawa datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang, dalam tafsir lelaki ini adalah Abu Dzar. Seorang sahabat yang bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanyakan soalan ini. Dia tanya, "Wahai Rasulullah, apakah pandangan pendapat Tuhan pada seorang lelaki yang mencintai satu kaum?" Seorang lelaki ini dia cinta satu kaum, dia suka terhadap satu kaum dan tidak bertemu dengan mereka. Walam yalhaq bihim, tidak bertemu dengan mereka, mana tak sekali dengan mereka pada masa dan pada zaman ketika mereka itu. Dan maksud satu lagi, tidak pula dia beramal, amalan dia tidak seperti amalan kaum itu. Contohnya seorang lagi bertemu dengan cinta pada satu kaum, cinta pada seorang, tapi dia tak sempat, tak bertemu dengan orang itu, dan juga tidak beramal seperti amalan orang itu. Jadi, tapi aku cinta orang, aku kasih pada orang. Macam mana wahai Rasulullah? Apa pandangan kamu? Apa pendapat kamu?
Jadi jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang lelaki, seseorang itu sama ada lelaki ataupun perempuan, dia akan bersama di negeri akhirat esok bersama dengan orang yang dia kasih. Walaupun tak bertemu dengan dia, walaupun amalan dia tidak seberapa, tidak seperti amalan orang. Tak sampai tahapnya. Seperti contoh kita sebutkan, seorang tadi mencintai akan seorang sahabat Nabi, cinta sahabat, cinta Nabi, cinta Rasulullah, cinta sahabat-sahabat Nabi. Macam itu di generasi yang terakhir, umat yang ujung-ujung, umat yang nipis iman dia, umat yang jauh, yang penuh dengan zaman fitnahnya, zaman cabarannya banyaknya. Kita ni jauh, tapi kita cinta pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita baca sirah kehidupan Sayyidina Umar, kita baca perjuangan dia, kita baca khilafah pemerintahan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kita jatuh hati dengan apa? Kehidupan dia, dengan perjuangan dia, dengan adab dia, dengan akhlak dia, dengan pengorbanan dia, dengan apa yang dilakukan, dengan amalan-amalan dia, ibadat dia, kita rasa cinta pada Umar. Dalam hati kita ni cinta, ya Allah, aku kasih akan Umar. Tapi kita tak jumpa dengan Umar. Dan kita pula amalannya jauh daripada amalan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi dalam hati kita kasih pada dia. Lalu Nabi bersabda, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia kasih, walaupun tak bertemu dengan dia. Jadi begitulah kita. Seolah-olah dalam bab ini nak menyarankan kepada kita supaya kita mencintai golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, bertakwa, orang yang taat patuh pada Allah, orang yang membawa agama Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjuangkan agama, orang yang korbankan diri harta benda mereka untuk agama Allah Taala. Kita cinta dan sematkan dalam hati kita untuk mengasihi orang-orang yang soleh, tuan-tuan guru, ulama-ulama, tokoh-tokoh yang hebat, pemikir-pemikir Islam, dan seumpama dia, para sahabat tabi'in, dan juga ulama-ulama, pemerintah-pemerintah, raja-raja yang soleh, yang bertakwa, yang adil. Mana kita dianjurkan supaya mencintai mereka. Dianjurkan pada kita semua muslim supaya mengasihi, mencintai mereka, dan seboleh-bolehnya mengikut jejak langkah mereka, menjadikan mereka ini sebagai idola kita, ikutan kita dalam kehidupan ini, berpandukan sirah kehidupan dia. Apa yang dilakukan dalam kehidupan, kita nak ikut dia. Kerana apa? Kerana dia orang yang soleh, orang yang baik, orang yang taat. Dia wali, kekasih daripada kekasih Allah. Kerana kita cinta dia. Jadi pengajaran dia mengajak kita supaya menyematkan dalam hati, tekad-tekad dalam hati, supaya kita kasih kepada ahli-ahli yang taat, ahli-ahli yang beriman, yang bertakwa. Dan sebaliknya, jangan kita mengasihi, mencintai orang yang batil, ahli maksiat, orang yang jauh daripada agama, berpegang pada agama, orang yang jauh daripada negeri akhirat, jauh daripada Allah, jauh daripada perjuangan Islam, jauh daripada nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan agama Allah Taala, mereka ni orang soleh, mereka ni adalah wali-wali Allah, pembantu agama Allah Taala, ansarullah. Jadi jangan jadi yang sebelah sana. Jadi orang yang baik, orang yang taat, orang yang suka kepada kebaikan, dan orang yang suka kepada agama. Jangan jadi orang yang benci pada agama dan orang yang tak suka kepada agama, dan menolak orang-orang agama, menolak orang nak jadi orang yang bertakwa, orang nak beriman dan seumpamanya. Jadi itu dua yang bertentangan.
Jadi ini hadis sahih. Nabi sebut almarhum ma'aman ahabba. Seorang lelaki itu akan bersama dengan siapa yang dia kasih. Sebab itu ada orang katakan kalau kita ni sedikit-sedikit ni ditanya esok pernah ke duduk makan semeja dengan ulama. Contoh ada orang tanya sana orang tak begitu. Jadilah ada pernah makan dengan ulama, mudah-mudahan esok jadi satu jemaah. Kerana di antara yang boleh memberi syafaat para nabi, para rasul, orang syair, penghafal Quran dan juga orang-orang ulama-ulama di antara dia. Jadi di antara perbualan dan kata-kata yang biasa diterima, duduklah ulama ni minum pokok lah esok, mana lah tahu tersepit terlesak esok, boleh dapat syafaat. Ada sikit syafaat. Wallahu a'lam. Baik, hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "An-nas ma'adinun kama'adin al-dhahab wal-fidda, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu, wal arwahu junudun mujannadatun, fama ta'arafa minha ikhtalafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa." Rawahu Muslim. Hadis yang ke-12 dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, manusia berbeza-beza dalam bakat baik buruknya sebagaimana logam, emas dan perak. Maka yang baik pada masa jahiliyah itu pula yang baik di masa Islam. Kalau mengerti benar-benar ajaran Islam dan jiwa itu berkelompok-kelompok, maka yang sependirian, sepahaman akan berkawan, dan yang berbeza faham akan berselisih. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Jadi tuan-tuan dan jemaah yang dimuliakan, ini adalah hadis yang ke-12, hadis yang sahih daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, manusia itu adalah seperti logam-logam, seperti galian-galian yang ada dalam bumi, yang berbeza-beza. Galian logam-logam yang ada dalam bumi ini ada emas, ada perak, ada tembaga, ada besi, ada macam-macam logam-logam berbeza-beza. Yang diperhatikan seperti asal-usul manusia, bakat manusia ni pun asal-asalnya pun berbeza-beza, keturunan dia, asal-usulnya pun berbeza-beza. Jadi manusia ni berbeza-beza dalam bakat baik dan bakat buruk dia. Macam logam-logam tadi, macam galian-galian yang ada dalam tanah berbeza-beza. Tentunya lah emas tadi yang paling berharga, yang terbaik, yang paling bernilai, yang paling berharga semua. Dan tentunya lah emas. Kemudian jatuh kepada perak, kemudian jatuh pada yang lain, jatuh pada yang lain, jatuh pada yang lain. Pilihan-pilihan batu-batu dia. Jadi galian-galian ni bermacam. Jadi manusia itu macam galian. Dalam baiknya dan buruknya. Kalau yang buruk pula yang lekehnya bersih, yang kurang eloknya bersih. Begitu juga dengan manusia ni tadi pun begitu juga. Manusia ni ada berbeza-beza dalam bakat baik buruknya sebagaimana logam, emas dan perak. Jadi yang bersih ini, tetapi yang bersih ini, yang orang baik, orang politik boleh dihilang, boleh ditanam, boleh repair, boleh jadi edik, boleh jadi warna dia, boleh jadi macam meh, walaupun dia bukan meh, tapi asalnya bersih. Perak pun begitu, suasa pun begitu, apa juga galian yang lain. Kalau dibaiki, kalau ditazikkan dia,
Disaring di channel dia, diperbaiki, diperelok, diperindahkan dia akan jadi elok. Walaupun tak ada sampai setara meh dan perak tadi. Walaupun dia tu besi kerumi yang biasa, walaupun dia tu bangga, walaupun dia jenis-jenis besi tadi. Tapi tak ada seperti meh ni. Tapi boleh naik. Jadi itu manusia yang baiknya daripada asal usul keturunan dia, daripada kejadian dia, daripada manusia ni macam ada yang elok, ada yang kurang elok. Yang kurang elok pula kalau dia tu dihilang, kalau dia tu dicanai, kalau dia tu ditarbiah, dia dididik, kalau dia belajar, kalau dia faham, kalau dia memiliki kefahaman yang hebat dan tinggi tentang agama, walaupun asalnya dia tak berapa baik, kualitinya betul, dalam IQ dia, dalam kebijaksanaan dia. Tapi kalau dihilang, kalau dapat tarbiyah, akhirnya yang buruk, yang kurang baik itu pula boleh jadi baik. Sebab itu disebut dalam hadis ini, idza faqahu, bila mereka ini memahami agama. Sebaik-baik kamu di zaman jahiliyah, zaman dulu, zaman tak kenal agama, manusia macam longgar tadi pun, ada yang baik zaman jahiliyah, baik dengan kepimpinan dia, sifat keberanian dia, dengan akhlak dia, dengan perjuangan hidup yang soft, yang baik, yang elok. Daripada yang masa yang sama juga zaman jahiliyah dulu ada juga yang buruk, yang jahat. Ada yang jadi perempuan, ada yang jadi penjuri, ada yang jadi pemabuk, ada yang penggemar wanita, ada yang pencinta wanita, macam-macam zaman jahiliyah ni. Jadi Nabi sebut sini, fakhyaruhum fil jahiliyah, sebaik-baik mereka zaman jahiliyah adalah yang terbaik di kalangan mereka dalam Islam. Kalau semua tadi zaman jahil, zaman tak kenal agama dia pun, zaman jahiliyah dulu, dia baik, dia elok. Dia orang yang ada apa? Orang yang ada bapa, orang yang ada pegang pada prinsip, orang yang ada berprinsip, berpegang pada berdasar, ada prinsip kehidupan dia. Dalam jahiliyah pun itu. Tapi kalau masuk Islam pun, dia akan jadi Islam Muslim yang lebih baik, lebih berprinsip, lebih berfatwa, lebih dalam keislaman dia, lebih daripada zaman jahiliyah dia. Dengan cara apa? Idza faqahu, apabila dia memahami akan Islam, yang ini mempelajari akan Islam dan faham akan Islam. Nabi tak syaratkan. Begitu juga seorang yang buruk zaman jahiliyah dia. Zaman jahiliyah lebih itu jadi kumpulan roh. Jahiliyah dulu kumpulan roh. Kumpulan pencinta wanita. Kumpulan pencuri. Bila masuk Islam pula ni macam Abu Dhar. Abu Dhar radhiyallahu anhu, pencuri, pembunuh, berzina, pemabuk, semua ada. Bila pencuri, perokok, pembunuh, zina, semua 3 rangkai, bukan 3, 4 rangkai kejadiannya. Bukan kejadian ni dapat tinggi kau 3 serangkai, bukan. Ini 4 rangkai. Mencuri pun dia, pembunuh pun dia, mabuk pun dia, zina pun dia. 4. Tapi bila masuk Islam dan dia faham akan Islam, mempelajari akan Islam, jadi kehidupan dia telah diasuh, dididik, diadapkan dengan Islam, dia jadi yang terbaik dalam Islam. Dia jadi sahabat atau sahabat yang terbaik dalam Islam. Dia pula bangkit bagi tazkirah pada sahabat-sahabat, kerana dia nampak sahabat-sahabat ni dah mula lama, dah mula sibuk dengan keduniaan. Ini Abu Dhar Al-Ghifari. Baik zaman jahiliyah dia, orang ni kuat, dia pahlawan, menang, tapi dalam benda yang penting. Tapi bila dia masuk Islam,
Dia jadi orang yang terbaik pula dalam Islam. Berdoa, qiyamul lail, berzikir pada Allah SWT, berjihad siang harinya bersama Nabi, berjihad tak tinggal jihad. Jadi ini terbaik. Khiyaruhum fil jahiliyah, sebaik mereka dalam zaman jahiliyah, dia akan jadi yang baik pada zaman Islam. Saya Umar terbaik dalam jahiliyah, orang yang segar, orang yang berani, orang yang kuat, orang yang ada berwakil. Saya Umar masuk Islam, jadi orang yang tegas, orang yang berani, orang yang adil, orang yang berjihad, orang yang membela agama, jadi khalifah, Amirul Mukminin yang berhubung. Nah itu manusia ni kata Nabi an-nasu ma'adin, manusia itu seperti logam-logam dan bahan galian-galian dalam tanah seperti perak dan yang mana mereka ni hebat. Yang tak hebat itu masuk Islam memang mengelik lagi jadi Islam ni dari orang yang lebih hebat, lebih kuat. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karramallahu anhu, kanak-kanak pertama dulu Islam tak pernah paling hebat Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, dan sahabat-sahabat yang ramai. Mana paling dulu, paling kuat mana dulu? Orang dah tu paling dulu. Itu bagi orang dia bagi. Baik. Wal arwah mujannadah. Dan jiwa itu berkelompok-kelompok, maka yang sependirian sepaham akan berkawan. Jadi kata dia roh wal arwah mujannadah. Roh dan tabiat ni dia akan sepakat. Roh dia akan sepakat dan selari. Kalau roh dengan tabiat, al-arwah ni dengan tabiat semua jadi seorang manusia. Jadi kalau dia tu enam sepakat, maka dia akan selari. Tapi kalau sebaliknya, roh dan tabiat, rohnya sendiri dan tabiat, dia tu bercakap berlainan, maka dia akan berbeza faham, akhirnya dia akan berselisih dan tidak serasi. Jiwa dengan roh kita, dengan jisim tubuh badan kita, kalau ada keserasian, dia akan sepakat, dia akan serasi. Kalau tidak ada kesepakatan, dia akan berpisah, dia tak boleh menerima. Dia tak boleh menerima. Seperti mana kita sebut kecenderungan tabiat seseorang, kecenderungan diri kita ni. Kalau kecenderungan diri kita, roh kita kepada kebaikan, dia akan bawa kepada kebaikan. Tapi kalau sebaliknya diri kita ni, roh arwah kita ni cenderung kepada dengan tabiat buruk dia, maka dia akan bawa pada tabiat buruk. Kalau cenderung kepada kejahatan, dia akan cenderung dalam perkara kejahatan. Itu kata Nabi, wal arwahu junudun mujannadah. Roh itu, jiwa itu adalah berkelompok-kelompok, yang mana sependirian, yang sedara, yang sepaham. Yang sepaham tadi dengan kebaikan, dia akan lekat dengan kebaikan. Kalau dia bercakap dengan kebaikan, dia akan berpisah dan dia akan tidak serasi, tidak menerima kebaikan. Pada roh dan jisim kita. Macam kita lah, contoh kereta. Bodi kereta, enjin kereta, tapak kereta. Nak masuk tukar enjin. Enjin ni boleh masuk pada kereta mana boleh masuk? Yang serasi dengan dia, yang kena tapak dia. Kalau yang enam tapak dia, ambil enjin tu, memang boleh masuk pada tapak enjin tu. Tak payah nak modify. Tak payah nak dimodify.
enjin motor tu tak masuk pada motor ni, enjin kereta yang ni tak masuk pada kereta ni, model ni. Tengok yang mana serasi. Kalau yang tak boleh, tak sesuai, dia akan menolak, dia tak terima. Kena modify, kena potong, kena buat tak apa. Macam itulah roh dengan diri kita ni. Dia ada roh kita dulu. Tengok pada keselasian. Maknanya, kalau orang kita ni cenderung tabiat diri kita kepada kebaikan, insya-Allah dia akan bawa kepada kebaikan. Kecenderungan dia, roh tadi. Tapi kalau roh kita tu cenderung dia, pada benda jahat, pada benda maksiat, pada dosa, pada kejahatan, maka pada keburukan dia akan bawa kita kepada keburukan dan kejahatan. Jadi dalam hal itu, benda ni boleh diasuh, perkara ni boleh diasah, jiwa manusia fitrahnya atas Islam. Boleh diasuh, boleh dipulih, boleh renovate tadi. Boleh di-repair. Dengan apa? Dengan Islam, dengan tarbiyah, dengan pendidikan, dengan asuhan agama. Kalau dia jahat, diberikan agama kepada dia. Dia ajar dia akan adab-adab, dia ajar dia akan qiyam, diberi dia kefahaman agama. Akhirnya yang buruk, yang jahat tu akan serasi dan sepakat dengan roh dia, akan jadi seiras dan seiring sejalan, dia akan sekefahaman, akan sepakat. Jadi nak ajak pertama supaya sentiasa menuju kepada kebaikan. Mana asal usul seorang keturunan tak tentu lagi boleh bawa kepada kebaikan. Yang boleh membawa kepada kebaikan adalah agama, adalah Islam. Dengan didikan dia, dengan asuhan dia, dengan tarbiyah dia, barulah dia boleh menjadi orang yang soleh, yang baik. Jadi ini hadis ini dibawa dalam bab apa? Bab menziarahi orang yang baik, duduk dengan orang baik, berkawan bersahabat dengan orang yang soleh, orang yang baik, mengunjungi orang yang baik, minta doa daripada orang yang baik, dan seumpamanya. Baik itu. Hadis yang ke-12. Hadis yang ke-13. Wa an Usayd bin Amr wa yuqalu ibnu Jabir wa huwa bi dhammi al-hamzati wa fathi sin al-muhmala qala kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu idza ata alayhi abdan ahli al-Yaman sa'alahum afikum Uwais bin Amir hatta ata ala Uwais radhiyallahu anhu qala أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك فرس فضربت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به فرس فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها باب لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي فاستغفر له فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في وبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس فقال تركته رست البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به فرس فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال استغفر لي. قال أنت أحدث أهلا بسفر صالح
fastaghfir li. Qala laqita Umar. Qala na'am. Fastaghfar lahu wa fatima lahu an-nas wa qalaqa ala wajhi. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-13, dan daripada Uwais bin Amr berkata, adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jika kedatangan rombongan orang-orang Yaman bertanya kepada mereka, adakah di antara kamu seorang bernama Uwais bin Amir? Sehingga ketika ia bertemu bertanya, engkau Uwais bin Amir? Jawabnya, ya. Engkau dari suku Murad, dari Qaran? Jawabnya, ya. Dahulunya engkau sopa, berpenyakit sopa, kemudian telah sembuh, hanya tinggal sebesar dirham. Jawabnya, iya. Masih ada ibumu? Jawabnya, iya. Berkata Umar, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepadamu seorang bernama Uwais bin Amir bersama rombongan orang-orang Yaman. Ia dari suku Murad, dari Qaran. Dahulunya ia sopak, kemudian sembuh, kecuali sisa sebesar dirham. Ia masih beribu dan sangat berbakti pada ibunya. Kalau ia menghendaki sesuatu oleh Allah, tentu Allah akan memberinya. Maknanya kalau dia bersumpah akan sesuatu, Allah akan memberi, luluskan sumpahnya. Kalau dapat minta doa istighfar padanya, maka jangan kau lepaskan. Umar berkata, bacakan istighfar untukku. Maka Uwais membaca istighfar untuk Umar. Kemudian Umar bertanya, engkau nak ke manakah engkau? Jawabnya, ke Kufah. Berkata Umar, sukakah saya kirim surat kepada wali kota di sana supaya membantu dan memberi hajat keutamaanmu? Jawabnya, saya lebih suka menjadi rakyat jelata, tidak terkenal. Maka pada tahun kemudiannya, seorang terbuka dari mereka pergi berhaji dan bertemu dengan Umar. Maka ditanya tentang Uwais. Jawab orang itu, saya tinggalkan ia compang camping, tidak kecukupan. Berkata Umar, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti akan datang kepadamu Uwais bin Amir bersama rombongan orang-orang Yaman. Dia dari suku Murad, dari Qaran. Dahulunya ia mempunyai sopak, kemudian sembuh, kecuali sebesar dirham. Dia masih beribu dan sangat taat pada ibunya. Andaikan ia minta sesuatu pada Allah, pasti Allah akan berinya. Kalau dapat minta doa istighfar padanya, maka ketika itu bertemu dengan Uwais, dia berkata, bacakanlah doa istighfar untukku. Jawab Uwais, engkaulah yang baru datang dari bermusafir dan beribadat, maka bacakan istighfar untukku. Apakah engkau bertemu dengan Umar? Jawabnya, ya. Maka dibacakan istighfar oleh Uwais. Kemudian banyak orang mengenal padanya. Dan ketika itu Uwais lalu pergi menjauh dari orang-orang supaya tidak terganggu tujuannya. Hadis riwayat Muslim rahimahullah ta'ala. Jadi tuan-tuan dan jemaah yang mulia, ini adalah suatu hadis yang panjang. Kisah seorang sahabat, bukan sahabat lah, kerana dia walaupun hidup Uwais di zaman Nabi, tapi dia tak bertemu dengan Nabi. Dia syarat sahabat ini hidup sezaman, beriman dengan Nabi dan lihat. Jadi Uwais Al-Qarni ini dia di Yaman. Dia di Yaman. Dia seorang wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah. Orang yang banyak beribadah. Amalan yang paling besar yang dia buat, dia amat taat kepada ibu dia. Ini Uwais Al-Qarni, amat taat pada ibu dia. Dia sakit, ada sakit sopak, dia tahan sakit, dia doa, dia minta sehingga Allah Ta'ala sembuhkan dia, kecuali satu sebesar dirham, which ini itu ada sikit tadi.
Baik. Dalam hadis ini Nabi SAW menceritakan, dalam hadis yang sahih ini Nabi SAW menceritakan, Umar, kisah ini Umar cerita, Husain bukan yang mencari wahai perawi hadis Husain bin Amrin, dia menceritakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila datang kepada dia rombongan-rombongan sukarelawan pembantu tentera muslimin daripada Yaman, dia akan tanya, dia akan jumpa rombongan sukarelawan pembantu tentera kaum muslimin yang datang daripada Yaman yang membantu sokong mengukuhkan tentera-tentera muslimin yang telah bergerak zaman ini, zaman Sayyidina Umar. Kisah ni zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW dah wafat. Umar bila datang tentera bantuan daripada Yaman, dia akan pergi jumpa tentera bantuan, dia akan tanya, adakah di kalangan kamu Uwais bin Amir? Ada tak lelaki ni dalam tentera ni yang datang? Sehingga akhirnya dia bertemu dengan Uwais bin Amir. Dia tanya, Umar tanya Uwais, kamu Uwais bin Amir? Jawab Uwais, iya. Kamu daripada suku Murad, daripada wilayah Barat? Iya, betul. Kamu ada sofa yang telah sembuh, tinggal sebesar 1 duit dirham? Jawab Uwais, betul. Kamu ada ibu? Betul. Depan ni dialog ni dua, Umar dengan Uwais ke depan. Umar tu bersabda, Uwais pun tak tahu hadis ni. Uwais Al-Qarni pun tak tahu kisah yang Nabi sebut ni. Umar yang mendengar daripada Nabi dan sahabat-sahabat lain mendengar tentang hadis tentang kedatangan Uwais bin Qarni, Uwais Amir Al-Qarni. Jadi bila dah berdialog dengan Uwais bin Amir Al-Qarni ini, Umar beritahu, aku mendengar Rasul SAW bersabda, akan datang kepada kamu Uwais bin Amir berserta dengan rombongan sukarelawan pembantu tentera kaum muslimin dari Yaman. Dia itu daripada suku Murad, daripada wilayah Barat. Dia itu ada sofa yang telah sembuh kecuali besar 1 duit silin dirham. Dan dia ada seorang ibu dan dia amat berbakti pada ibunya. Ini Uwais. Umar sepah dengan Uwais, bagi tahu pada Uwais, bacakan hadis itu pada Uwais. Dan Umar lanjutkan hadis, la aqsama 'ala Allahi la taqul. Uwais ni pula kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan lulus tunaikan sumpah dia. Dan tentu Allah akan luluskan. Siapa jaga? Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah jumpa Uwais? Tak pernah. Nabi kenal ke Uwais bin Amir? Tak kenal. Nama dia tahu? Tak tahu. Tapi Nabi tahu dari Nabi. Uwais ada di Yaman, Nabi ada di Madinah. Tak pernah bertemu pun. Tapi nak beriwayat ceritakan akan datang seorang lelaki daripada Yaman, sekian-sekian nama dia. Dia ni orang amat taat pada kedua ibu bapa. Kisah taat dia apa? Daripada lembu kecil ke tiap hari dia akan naik gunung, turun naik gunung, mendukung bunga, mendukung apa? Anak lembu. Dengan tujuan esok aku nak gendong mak aku pergi buat haji. Nak gendong maknya nak pergi mengerjakan ibadat haji sampai lembu besar dia angkat. Sampai besar lembu. Besar-besar aku tujuan dia kilo lah ya. Kenapa? Lembu. Nak besar lagi kalau barang 500 kilo lah. Kalau KK pun 220, 300 pun kalau nyatanya. Kalau SID 3,500. Awak tahu dia mana. Dari itu dia ambil hukum daripada rumah naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Kalau nak gendong mak dia nak pergi bawa ibadat haji. Amat berbakti kepada ibunya. Jadi Umar menceritakan hadis ni. Uwais ni kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan tunaikan sumpahan dia.
Dan diteruskan, kalaulah kamu Umar mampu dan berkesempatan untuk minta dia mengampun, berdoa minta ampunkan dosa kamu, maka kamu buatlah. Ini dia. Ya, kalau mampu, kalau boleh, kamu mintalah dia doa dan meminta ampun untuk kamu. Kalau boleh Umar, kamu buatlah. Mana dia apa? Wahai tolong minta doa, wahai tolong minta ampunkan dosa aku kepada Allah. Kalau boleh kata dia, fa'al, buatlah. Itu pesan tadi. Wasilah wali daripada wali Allah, kekasih Allah, orang yang taat kepada Allah, yang ada nama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh, kamu minta supaya dia ampun, doa minta ampunkan untuk kamu, maka buatlah. Lalu dia pun buat, Umar minta ampunlah untuk aku. Fastaghfirli, kata Umar pada Uwais, minta ampunlah untuk aku. Maka Uwais pun minta ampun untuk dia. Selesai kisah. Dan Umar tanya, kamu nak mana pula ni tadi? Jawab Uwais, aku nak pergi Kufah. Kufah ni di mana? Baghdad. Tadi Umar di mana? Di Madinah. Pusat pemerintahan Islam di Madinah. Setelah lepas ni mana? Aku nak pergi Kufah. Kata Uwais. Lalu Umar kata, naklah kamu aku tuliskan surat kepada wali kota Kufah tu, gubernur dia, tentang kedatangan kamu ni. Kamu ni kasih Allah, kamu ni yang berani dimuliakan orang mulia di sisi Allah Ta'ala. Uwais kata, aku tak nak, aku jadi debu-debu di kalangan manusia rakyat biasa sudah, aku tak nak. Itu lebih aku cinta pada dia. Tak nak masuk, tak nak berdudukan, tak nak ada diangkat orang, tak nak orang hormat dan letak aku di tempat-tempat yang tidak. Aku jadi ubarah. Ubarah ni maknanya debu-debu jalan tak. Orang tak kenal, lain dari orang lain. Baik. Pada tahun depan datang seorang lelaki yang mulia daripada kaum Uwais bin Amir Al-Qarni. Seorang lelaki mulia antara pembesar kaum datang buat ibadat haji di Mekah, bertemulah dengan Sayyidina Umar. Bertemu dengan Umar musim haji itu, bertemu dengan Umar. Seorang lelaki pembesar kaum tadi, daripada kampung Uwais bin Amir tadi. Jadi bertemu dengan Umar. Umar tanya tentang Uwais. Jawab orang ni, aku tinggalkan dia dalam keadaan bersepah-sepah rumahnya. Rasul baik, rumah tak ada apa, miskin, orang yang berdana, orang macam gelandangan. Uwais ni qalilul mata, benda sikit dia, kata tak ada sikit lagi, orang miskin. Lalu Umar berkata pada orang tadi, aku telah dengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada kamu Uwais bin Amir beserta dengan kumpulan rombongan sukarelawan bantuan daripada Yaman, daripada suku Murad, daripada Qarah, dan dia ada penyakit sofa yang telah disembuh kecuali sebesar dirham. Dia ada seorang ibu yang dia amat berbakti dan taat pada ibunya. Kalau dia bersumpah pada Allah, dengan Allah, nescaya Allah akan tunai dan luluskan sumpahan dia. Siapa cakap ni? Sayyidina Umar cakap dengan siapa? Dengan Umar daripada kampung apa? Kampung Uwais bin Amir Al-Qarni. Berarti orang kampung ni tak dengar, tak sampai lagi, tak tahu lagi tentang hadis ni. Jadi Umar bercerita dengan pembesar kaum ni tentang hadis Nabi yang menceritakan tentang kelebihan Uwais bin Amir Al-Qarni. Kalau dia bersumpah, Allah tunaikan sumpah dia. Dan
Dan kalau mampu kamu mintalah supaya dia mohon pengampunan bagi kamu. Kalau mampu kamu buatlah. Sayyidina Umar baca kat hadis yang diterima oleh Nabi kepada seorang lelaki daripada kaum Uwais bin Qarni. Kalau mampu kamu mintalah dia mohonkan pengampunan, beristighfar untuk ampunkan dosa kamu. Kalau boleh buatlah. Lalu lepas itu dia pun balik. Lepas pada haji balik dia bertemu dengan Uwais. Dia balik dari mana? Daripada haji. Daripada Mekah, daripada Madinah, balik ke mana? Balik ke kampung dia di Yaman. Lalu dia pun bertemulah dengan Uwais. Faqala fa'ata Uwaisan fasqat. Dia datang pada Uwais, dia kata, tolong minta ampun untuk aku. Jumpa Uwais, dia kata, tolong minta ampun untuk aku. Uwais menjawab, kamu orang yang baru balik daripada musafir yang soleh. Patutnya kamu dia doa untuk aku, kamu baru balik musafir. Orang dalam musafir mustajab doa. Ini kata lelaki ini berkata, patutnya kata Uwais kata pada lelaki itu, kamu dah kata doa pasal kamu orang baru balik pada haji, balik daripada musafir yang soleh yang baik, doa kamu mustajab. Lalu jawab lelaki, jawab terus orang Uwais sambungkan kata-kata dia cakap apa? Kamu jumpa Umar ke? Kamu temu Umar ke? Lalu dijawab oleh lelaki tersebut, ya, aku jumpa Umar. Berarti kalau lelaki itu jawab kata, lelaki itu kata, ya, aku bertemu Umar, maka fahamlah Uwais bahawa Umar telah menceritakan kisah hadis itu kepada lelaki ini. Sebab itu lelaki ini datang berjumpa dengan Uwais, minta supaya dia doakan keampunan untuk lelaki tadi. Baik, akhirnya fastaghfaralah. Akhirnya Uwais pun minta ampun untuk lelaki tadi. Fa'afina lahun nas. Bila dia doakan pengampunan untuk lelaki ketua kaum ni tadi, maka orang ramai daripada kaum buat barat pun kenalah Uwais bin Amir. Kenalah Uwais bin Amir. Jadi pakat datang semua minta istighfar, minta dia doakan pengampunan untuk diri masing-masing. Kenapa? Doa dia makbul, istighfar dia diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Dia ni wali daripada wali-wali Allah, kekasih Allah. Dengan sebutan lidah Nabi, dia itu mustajab doa. Dia kalau boleh kamu minta ampun, minta doa untuk ampunkan kamu buatlah. Dia diampun. Allah akan dengar, atau Allah akan mulakan segala permintaan dia. Lalu bila dia minta ampunkan untuk ketua kaum tadi, orang ramai kampung itu pun tahu. Yang duduk rumah lahir, yang miskin, yang gelandangan, yang tak ada apa betul, akhirnya terkenal ramai. Dan akhirnya fadlaqa ala wajhihi. Orang tadi pun dua makna. Satu makna Uwais bin Amir akhirnya beredar daripada depan orang lain, dia terus menepi menyendirikan diri. Atau satu makna lain lagi, lelaki tadi bila telah Nabi minta ampun untuk dia, orang ramai pada kenal, dia pun tak bertemu situ lagi, dia pun beredar daripada dekat Uwais bin Amir Al-Qarni. Dua maksud. Jadi maksud yang kedua yang lebih tepat, maknanya pembesar kaum tadi itu dia beredar. Lepaskan dia akan Uwais bin Amir dengan orang ramai yang datang bertemu dengan dia. Ada yang minta doa, minta istighfar, doa minta ampunan untuk aku. Jadi ini kisahnya orang soleh, orang yang taat, kekasih Allah. Ziarah itu, minta doa daripada mereka. Minta mereka ampunkan, doa ampun, minta ampun kepada Allah. Boleh. Allahumma astagfirullahaladzim bi
Ya Allah ya dosaku wali walidayya kedua ibu bapakku wali jami'il muslimin wal muslimat astaghfirullah li wa li walidayya wa jami'il muslimin wal muslimat. Boleh kita doa minta istighfar untuk diri kita, kedua ibu bapa kita dan seluruh kaum muslimin. Dan boleh khusus Allahumma firli wali walidayya wali bapak. Boleh. Ya Allah ampunkan aku, kedua ibu bapakku dan surgaku. Amin. Boleh. Seperti mana? Yang wali darat mas. Boleh saja. Ya laki dan atuk. Baik, untuk sekarang ini sambung lagi insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك تعلم هذه القلوب وتجتمع على محبتك وتقرب على طاعتك وتوحد على دعوتك وتعامل على نصرة شريعتك ووفق اللهم رابطتها وأدم الدعوة بها سبلها وصدورها من خير الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.